Okey, baik. Untuk tutorial kita yang seterusnya, saya mulakan nombor 11. Okey, nombor 11 mengikut 3 pandangan ortografik pada sebuah bongkah yang mana kita dapati ada garisan terlindung dan juga bahagian yang berlubang pada pandangan atas. Alright. Jadi perkara yang pertama perlu kamu pastikan adalah menentukan jenis paksi. Okey, jenis paksi yang sebetulnya. Okey, baik. Ini paksi apa kita nak gunakan untuk tutorial nombor 11? Paksi apa guys? Menegak. Okey, baik. Sekarang ni kita seperti mana kebiasaan apabila kita nampak ada kedua-dua anak panah pada pandangan pelan dan juga pada pandangan hadapan ni, maka memerlukan sisi ini yang akan berada pada paksi biasa yang seperti mana kita buat sebelum ni. Okey? Baik. Jadi sekarang yang pertama sekali kamu perlu lakukan garisan lurus 180 darjah macam biasa. Okey? Lepas tu sekejap sebab saya dah hitamkan untuk kelas-kelas yang sebelum ni, mungkin tak dapat saya nak padam dengan untuk menghilangkan keadaan ni. Okey, alright. Baik, yang pertama sekali kamu perlu ambil sesiku set yang mempunyai sudut 30. Okey, yang mempunyai sudut 30. Okey, setelah kamu tentukan kedudukan garisan lurus 180 darjah. Okey. Garisan 30. Okey. Alright. Seperti biasa, kamu pastikan saiz petak grid. Seperti mana yang sebelum ni kita telah buat beberapa tutorial yang lepas. Okey. Penting juga untuk kamu mengetahui isi soalan yang sebenar. Apabila dia beritahu saiz setiap petak grid tu adalah 10 mm kali 10, maka kamu tentukan bahawa satu petak grid tu mewakili 1 cm. Okey, 10 mm sama dengan 1 cm. Okey, langkah yang pertama kita tengok ketinggian dia. Okey, yang pertama sekali tentukan ketinggian dia daripada pandangan hadapan. Daripada pandangan hadapan ni terdapat 5 kotak grid. Maksudnya mewakili ketinggian objek tu. So 5 kotak grid kali dengan 10 mm, maka kita akan dapat 50 mm atau 5 cm. Okey. So bila dapat 5 cm, kamu terus tanda pada aras ketinggian 5 cm. Lepas tu buat garisan selari dan seterusnya pada bahagian sebelah pandangan sisi pun sama juga, kamu buat garisan selari. Saya gunakan kertas biasa. Okey, untuk memudahkan kamu lebih nampak sebab ada bekas-bekas yang sebelum ni yang saya tinggalkan. Okey.
Baik, buat garisan 180 darjah. Lepas tu kamu tentukan garis lurus 100 garis lurus yang akan bentuk 90 darjah. Lepas tu seperti mana tadi kita buat garisan atau paksi 30 darjah. Paksi biasa. Okey. 30. Sebelah pandangan sisi pun sama 30. Okey, alright. Lepas saja kamu dah buat ni, kamu tentukan ketinggian. So, bila kita tentukan ketinggian, kita tengoklah daripada pandangan hadapan. So, pada pandangan hadapan tu terdapat 5 kotak grid ketinggian yang mewakili 50 mm. So, 50 mm kita naikkan. Okey, so 50 mm kita naikkan. Lepas tu kita harus buat garisan selari. Juga pada pandangan sisi. Alright. So, lepas tu seterusnya kita perlu tengok pula pada kedalaman. Maksudnya dia punya kedalaman apa bongkah berkenaan. Kalau kedalaman daripada mana kita boleh tengok? Daripada pandangan atas dan juga pandangan sisi. Okey, so sekarang ni kalau kiraan daripada pandangan atas, ada berapa kotak grid ke belakang? Ada lebih kurang 5. So, sebelum kamu nak buat kedalaman kotak grid kita ni, kita pastikan dulu berapa kelebaran daripada pandangan hadapan. Ada lebih kurang 7 kotak grid mewakili 7 cm. Ya, Mus. Cikgu, yang garis dekat 5 cm tu nak buat macam ni balik? Dekat 5 cm garis ni. Okey, maksudnya kamu tengok daripada ketinggian. Kamu tengok daripada pandangan hadapan. Okey, ni pandangan hadapan. Kamu nampak daripada pandangan hadapan ni kita ada ketinggian dia berjumlah 5 kotak grid. 1, 2, 3, 4, 5. So bila kita ada 5 kotak grid mewakili 50 mm ataupun 5 cm. Millimeter. So awak naikkan 5 cm. Okey, naikkan 5 cm. Daripada sini awak buat paksi ataupun satah yang sama dengan bawah ni, yang selari. Okey. Lepas tu berapa panjang garisan ini yang perlu kita buat berdasarkan kepada kelebaran. Kelebaran tu kamu boleh tengok daripada mana? Kelebaran kamu boleh tengok daripada 2 pandangan, iaitu pandangan hadapan dan pandangan plan ataupun pandangan atas tu. So kita boleh nampak dia punya lebar. So lebar dia dekat sini 7 kotak grid yang mewakili 7 cm. So saya ambil 7 cm. Lepas tu dekat sini nak lebih senang kamu pakai jangka lukis ni. Kamu pakai kompas. Okey. Alright, okey. So 7 cm kamu ukur. Dekat atas ni pun sama, 7 cm juga. Okey. So, lepas tu pada bahagian atas ni kamu lebihkanlah garisan. Lebihkan garisan. Bila kamu dapat pertemuan yang kamu lorek tadi tu, terus saja kamu buat garisan untuk
menjadikan dia sebahagian daripada permukaan kotak kita. Okey. Lepas tu kita punya kedalaman. Yang saya katakan tadi, kita punya kedalaman tu lebih kurang 5 kotak grid. So bersamaan dengan 5 cm. 5 cm. Tak apalah, kita buat lebih, nanti kita pakai. Kita gunakan kompas. Okey. Yang penting garisan kamu mesti selari antara satu sama lain. Okey, 5 cm. Selain daripada pandangan atas, kamu juga boleh melihat kedalaman daripada pandangan sisi. Okey. So lepas tu kamu pun yang ni kamu teruskan garis saja. Alright. Okey. Kita dah siap kita punya kotak grid. Alright. So bila kita dah settle kotak grid kita, yang seterusnya apa yang perlu kita buat? Okey, sekarang ni kita akan mula membuat bentuk. Okey. Yang pertama, kita tengok daripada pandangan hadapan. Daripada pandangan hadapan, kita ada permukaan oblik sebenarnya. Okey, ada permukaan oblik. Tapi tak apa, yang pertama sekali kamu tengok daripada sini. Okey. Kirakan 1, 2, 3. Lepas tu ada garisan objek. Okey, dekat garisan objek ni kamu garis. 1, 2, 3. Okey, baik. Yang pertama sekali 1, 3. Okey. 3. Lepas tu naik ke atas 3. Okey. Pastikan garisan objek yang kamu tengok tu betul. Alright, okey, lepas tu daripada garisan ni ada satu ruang. Cuba kamu tengok daripada pandangan atas. Okey. Pandangan atas, kamu nampak kan? Ada ruang kosong. Okey. So ruang tu tersebut berjarak satu kotak grid sama dengan 1 cm. Lepas tu kamu naik 3 cm. Selebihnya garis terus ke ujung kotak grid sebelah kiri kamu tu. Okey, merujuk kepada jumlah dia 3 cm. Okey, 3 cm. Okey, lepas tu yang seterusnya kita tengok pula daripada bahagian atas. Okey, nampak kan ada 1 cm ataupun satu kotak grid dekat sini sebelum dia turun ke bawah ni kan. Okey, so kamu buat 1 cm daripada sini. cm, lepas tu garisan ni kamu turun ke bawah. Alright. So, kita dapat dah garisan objek pada pandangan hadapan. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak buat macam mana? Seterusnya pula. Okey, berkaitan dengan ruang kosong ni. Ruang kosong ni kita tengok daripada pandangan plan ada 2 cm ataupun 2 kotak grid. So, kamu pun buat 2 cm
selari dengan paksi yang ada ni. Okey. Pastikan kedudukan ini 2 cm. Lepas tu dia kena dengan garisan satah yang kita dah buat ni, kotak grid ni kan. So tak apa, jangan kisah. Jangan kisahkan itu. So kamu terus hitamkan. Okey, teruskan hitam. Okey. So itu permukaan yang kita dapati. Okey. Kita akan dapat permukaan yang sedemikian. Okey, lepas tu kita nak buat pula bahagian atas, permukaan atas. Okey, daripada pandangan pelan kamu nampak macam ada objek. Macam ada objek dekat sini, 1, 2, 3, lepas tu ada lagi satu bongkah kat sini. Okey, baik. Yang bahagian sini kalau kamu perhatikan, contohlah kita tandakan dia sebagai A. Okey, baik. Pada pandangan sisi kalau kita tengok, dia seolah-olah condong. So ini adalah bongkah yang berbentuk condong. Jadi bahagian ini adalah merupakan bahagian A yang telah kita tanda. Okey. So daripada bahagian hadapan ni dia kedalaman lebih kurang 3 kotak grid. 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. So maknanya apa yang perlu kita buat? Kita ambil daripada atas ni, ukur dulu 3 cm. Okey. Ukur dulu 3 cm. 3 cm pada bahagian atas. Lepas tu kita buat sebagai garisan untuk guide kita. Lepas tu 3 cm. Dia punya kelebaran bongkah A ni, bahagian A yang telah saya tanda ni 2 cm. So ambil daripada sini 2 cm. Okey, so ambil daripada situ 2 cm. Lepas tu kita buat satu garisan juga untuk guide kedudukan. Okey, baik. So kita buat bentuk berkenaan. So daripada mana kita nak buat? Daripada bongkah bahagian atas ni. Bukan daripada atas daripada bahagian atas. Kita buat garisan. Lepas tu kamu pun terus buat bentuk. Okey. So kita dah dapat permukaan condong yang kita cari tadi. Alright. Okey. Lepas tu okey, daripada pandangan sisi ni merujuk kepada keadaan di mana bahagian sini pada pandangan pelan ni dia tak ada apa pun. Dia tak ada, dia cuma ruang kosong sebelum ada bentuk U yang terdapat pada permukaan yang sebelah sini yang kita dah buat. Jadi sekarang ni kita perlu juga membina lagi satu garisan objek pada permukaan condong ni pada bahagian bawah. Okey. Garisan objek ni macam mana? Kamu garis dulu lembut, jangan tebalkan lagi. Lepas tu daripada ujung permukaan condong ni kamu garis lurus. Okey. Garis lurus. Yang kat sini ni kamu tak perlulah kira ke atau apa-apa. Kamu cuma gariskan. Yang penting mesti garisan tersebut berada dalam keadaan selari dengan mana-mana satah ISO yang terdapat dalam kotak grid kita. Okey. Lepas tu kamu hitamkan. Okey.
Maka kamu akan nampak bentuk bongkah condong ini secara keseluruhannya. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak buat pula bahagian atas ni. Ataupun daripada pandangan ortografi ini yang ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni macam mana? Cuba kamu tengok pada pandangan hadapan ni seolah-olah yang ni dia kotak sahaja. Kotak yang berkeluasan ataupun berkelebaran 5 kotak grid. Sama dengan 5 cm. Kalau daripada pandangan sisi, dia petak juga. Daripada atas, dia petak macam ni. Daripada depan, sebab ada bongkah A tadi ni, so dia terlindung lah. Dia punya bahagian belakang. Tapi pada bahagian sebenarnya, daripada pandangan atas. So dia tak ada sebarang keratan rentas atau apa-apa. Dia cuma petak saja. So bila petak, kamu terus buat dengan kiraan berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak grid. Okey. 5 kotak grid sama dengan 5 cm. So daripada sini kamu tambah 1, 2, 3. Okey, kamu tambah 3 cm. Pastikan garisan yang kamu buat tu selari dengan lain-lain satah. Okey, alright. Baik, seterusnya tengok dia punya ketinggian bongkah tersebut 2. So kamu buat 2. Okey, 2. Baik, lepas tu yang ni pun sama juga 2. Okey. Alright. So daripada garisan yang kamu dah buat tadi, kamu garis terus kepada kotak ataupun bongkah yang condong kamu buat tadi. Okey, lepas tu yang bahagian sebelah sini pula. Sambungkan terus. Okey. Kamu sambungkan terus. Okey, jangan hitamkan lagi sebab takut garisan tak selari, maka akan berlaku ralat bentuk berkenaan. Okey. Barulah kamu hitamkan. Kalau confirm garisan tu selari, kamu terus hitamkan. Okey. Okey, baik. Okey, yang ni saya padam supaya nampak dia punya bentuk. Untuk kamu tentukan. Okey, lepas tu yang lain pun kamu hitamkan. Okey, kita dah dapat sebahagian daripada bentuk soalan kita ataupun jawapan kita. Baik, seterusnya tengok untuk sedikit lagi bentuk, iaitu pada pandangan atas ni nampak ada 2. Ada 2. So tengok daripada pandangan hadapan tak ada apa pun. Dia cuma macam permukaan rata. Okey, macam permukaan rata. Lepas tu dekat mana oblik tu? Oblik tu kamu tengok dekat sini. So maknanya petak ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 petak ni seolah-olah permukaan rata. Begitu juga dengan yang ini. Okey, baik. Jadi sekarang tu di mana 2 petak berkenaan? Okey, 2 petak berkenaan tu adalah sebahagian daripada ruang kosong yang masih ada ni. 2 cm. Nampak daripada atas? 2 cm. Okey. 2 cm berkenaan lah ruang kosong. Okey, baik. So, yang ini macam mana perlu kamu buat? Kamu terus gariskan saja yang ni. Okey, terus gariskan sahaja. Tak sampai 2 cm, memang tak sampai 2 cm. Kalau kita garis dari bawah. Itulah konsep ISO. Okey, tak sampai 2 cm. Okey, lepas tu 2 cm lagi sebelah sini. Okey. Okey, 2 cm lagi pada sebelah sisi. Alright. Okey, baik. So, lepas tu barulah kita boleh
penuhkan segala bentuk ataupun garisan objek yang tinggal, terutamanya garisan oblik. Cuba kamu tengok daripada pandangan pandangan atas ataupun permukaan atas ni, pandangan plan. Kamu nampak lepas ni kamu buat dua garisan ni, terus garis secara maksudnya tidak sama dengan paksi ISO. So kamu garis terus sampailah kepada bahagian bawah yang telah kita buat ni. Okey, so ini adalah garisan oblik. Okey, so garis, maka kita pun dapat garisan yang kita nak cari sebelum ni, iaitu garisan oblik. So yang ini kita terus sambung kepada sini. Sebab apa? Sebab cuba kamu tengok daripada pandangan sisi dia terus ke bawah. So maknanya daripada pandangan sisi ini terus ke bawah. So ini kita hitamkan, maka kita akan dapat bentuk yang sebenar. Tapi apa lagi yang belum lengkap dekat sini? Apa lagi yang belum lengkap? So dekat sini kamu jangan terlupa. Yang ini tak ada ukuran, kamu terus garis selari. Okey? Tak ada ukuran, kamu terus garis selari. Yang lain kamu hitamkan. Okey? Kamu hitamkan. Okey? Terus kamu hitamkan. Okey? Hitamkan. Baik. So kita dapat bentuk yang komplit lah. Yang mewakili jawapan bagi tutorial nombor 11. Alright. Boleh? Guys? Alright. Baik. Itu saja untuk tutorial nombor 11. Kita akan tengok sikit lagi berkaitan dengan tutorial nombor 12.